Assalamualaikum. Dan bertemu lagi kita dalam Seram Mistik bersama Cik Bunga. Selamat berpuasa dan salam Ramadan Al-Mubarak Cik Bunga ucapkan kepada semua. Bagaimana dengan puasa anda setakat ini? Masih okey-okey je? Terbaik? Atau dah start? Tapi yang penting Cik Wan ingin mendoakan dan mengharapkan semoga kita semua istiqomah dalam menunaikan ibadah puasa ini, kerana bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Okey, hari ni Cik Bunga nak berkongsi cerita tentang gangguan mengurut part 2 ya. Kan, sebab Cik Bunga dah janji kan. Okey, so malam ni Cik Bunga akan ceritakanlah apa yang terjadi. Okey, tapi sebelum tu Cik Bunga nak ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe dan hit the notification button bells. Alright. Okey, cerita dia macam ni. Ini terjadi kepada adik angkat Cik Bunga. Nama dia Lila. Bukan nama sebenar lah. Ini atas permintaan tuan punya badan lah. Okey, Cik Bunga akan ceritakan secara ringkas. Lebih kurang macam itulah. Okey, dia cerita dia mula macam ni tau. Ikut dia ke KL lah, rumah dia kan. Kita macam konon macam nak ubahnya lah, nak cari kerja lah masa tu. Tapi sebelum tu Cik Bunga jumpa dia dan orang kata pertemuan perkenalan apa tu semua masa kat Taiping lah, rumah family dia apa semua. Dan Cik Bunga tahu dia balik ke kampung tu atas sebab nak berubat kerana adalah masalah mengenai dengan benda-benda macam ni kan. Okey, nak jadikan cerita, ada satu hari tu asal Cik Bunga kat sana dalam 3 minggu je kot. Lebih kurang cerita lah. Okey, ada satu hari tu dia mengadu dengan Cik Bunga, kaki dia sakit katanya kan, sakit. Lepas tu dia macam, yelah kita boleh faham macam dia nak minta tolong Cik Bunga urutkan dia lah, sebab dia tahu Cik Bunga boleh mengurutkan. So Cik Bunga pun okey lah, tak ada masalah, no hal kan. Cik Bunga kata, Cik Bunga pun urut lah dia. Tapi masa ambil urut tu macam Cik Bunga ni kan sensitif, macam dalam video-video sebelum ni yang Cik Bunga cerita. Cik Bunga ni kan sensitif. So masa Cik Bunga urut dia tu, kita ada satu feel tu tau. Orang-orang yang sensitif ni kan, kalau betul-betul dia fahami, dia mendalami kesensitifan dia tu, dia akan tahu yang dia ada satu vibes tu yang kita tak selesa ke apa ke, lebih kurang macam itulah. So masa Cik Bunga urut kaki dia tu, kalau tak silap kaki kiri ke kanan ke, lupa dah. Memang Cik Bunga ada satu feel yang mengatakan bahawa ini bukan sakit kaki biasa kan, ini ada macam melibatkan orang kata benda-benda mistik gaib ni lah. Tapi terus tuan Cik Bunga cakapkan masa tu kita ni bodoh, tak tahu apa-apa lagi. Orang kata kita ada ilmu tu, tapi kita tak, macam mana Cik Bunga cakap, kita tak tahu cara untuk develop dia. Maknanya orang kata kita tak ada guide, tak ada siapa nak guide kan. So tiba je lah orang minta urut, kita pun urut, bantai. Tentu Cik Bunga pun tak tahu punya, bila kita jenis yang mengurut macam daripada family macam turun-temurun ni, rupanya ada consequences dia kan. Bergantunglah pada individu tersebut ke ataupun individu yang diurut tu lah. Cik Bunga pun tak tahu pasti. Tapi ini apa pengalaman Cik Bunga lah. Okey, Cik Bunga urut dia. Lepas tu Cik Bunga cakap dengan dia, kaki kau ni aku rasa macam bukan sakit kaki lenguh-lenguh biasa kan. Tak tahu lah macam mana, orang kata mulut dia pun capul lah juga kan, macam cabul kan mulut ni lepas cakap. Macam mana Cik Bunga pun tak tahu, macam tak terfikir dan tak terlintas langsung yang Cik Bunga bercakap dengan dia apa. Macam ni lah, aku urut kau, tapi aku tarik separuh daripada sakit kau tu pergi dekat aku. Gitu tiba-tiba Cik Bunga cakap macam tu kan dekat dia. Okey, Cik Bunga pun urut. After that malam tu
Cik Bunga tak mimpi, tapi macam orang kata dalam keadaan kita separuh sedar kan, kita nak tidur kan, Cik Bunga macam nampak ada satu bayang hitam di penjuru bilik dia, tinggi, besar, dan dia merhati Cik Bunga macam orang kata orang tengah marah lah macam tu, lebih kurang macam tu kan. Dan hati Cik Bunga, apa pula dia ni, masa mula sampai tak ada nampak benda macam ni pun kan. Tapi Cik Bunga dah syak dah masa Cik Bunga urut tu, sebab masa Cik Bunga urut kaki adik angkat Cik Bunga tu, Cik Bunga rasa macam ada orang perhatikan Cik Bunga. Okey, lepas tu lepas malam yang Cik Bunga buat dia tu, bermulalah tragedi. Itu Cik Bunga anggap tragedi sebab ialah kita pun kosong kan masa tu, kita tak tahu apa-apa. Tiba-tiba kita menjadi mangsa, dan sampai sekarang itu menjadi iktibar dan pengajaran untuk Cik Bunga. Orang kata kita macam bukan tak boleh sembarangan tolong orang, tapi macam bila melibatkan benda-benda macam ni, kita kena berhati-hati dan kita kena pandai. Dan yang penting kita kena ada pendinding. Itu yang paling penting. Okay. Actually sebenarnya benda ni adalah orang kata sihir yang ditujukan dekat adik angkat Cik Bunga ni. Senang cakap macam biasalah orang cantik, orang hot ni kan, gitu. Mesti korang faham kan apa yang Cik Bunga cakap kan, maksud Cik Bunga kan. Okey, so akibat daripada Cik Bunga urut tu dan apa yang Cik Bunga cakap dekat adik angkat Cik Bunga tu kan, rupanya menjadi titik mula apa yang terjadi dekat kami berdua. Nak diringkaskan cerita dia, kita orang berdua bila lepas je azan asar, kita orang berdua mesti akan bukan sakit lah, macam adik angkat Cik Bunga dia kaki dia akan sakit. Macam Cik Bunga akan sakit kepala, badan. Tapi yang persamaan dia, apa yang sama kita orang lalui ialah kami rasa badan kami ni macam melayang-layang tau. Cik Bunga rasa macam kita tak awang-awang, macam mana nak describe dia, macam kita tak sihat. Lepas tu orang kata benda ni lah yang menjadi titik tolak kenapa macam Cik Bunga trauma lah sampai sekarang. Memang orang kata trauma, dan ingatlah sebab benda ni sebenarnya hampir meragut nyawa Cik Bunga. Okey, nak tahu apa yang jadi sebenarnya? Alright, tadi Cik Bunga kata kita orang lepas je azan asar akan sakit kaki lah, sakit kepala, betul badan rasa macam tak awang-awang kan. And then kalau korang nak tahu, bila masuk je azan maghrib, masuk je waktu maghrib kan, azan maghrib je, kami berdua bagai dirasuk setan. Gitu. Terus tuan Cik Bunga cakap, kenapa Cik Bunga ambil masa lama untuk buat part ni dan nak ceritakan balik, sebab banyak benda yang Cik Bunga nak teringat balik. Sebab apa yang Cik Bunga lalui masa tu, kebanyakan diceritakan balik oleh kawan-kawan adik angkat Cik Bunga lah, pada housemate dia lah. Dia orang ceritakan balik dekat Cik Bunga kan. For your information, they all are girls, okay. Macam mana Cik Bunga nak cakap, dia bila orang kata masuk je waktu maghrib, lepas je azan maghrib, Cik Bunga dengan adik angkat Cik Bunga, kita tak boleh duduk dalam satu ruang yang sama. Contohnya macam satu bilik ke apa ke, tak boleh. Sebabnya nanti macam ibarat Cik Ponti bertarung dengan Cik Lang, lebih kurang macam itulah. Dia jadi macam kita orang ni terkam-nekam sama sendiri. And kalau korang nak tahu, bila benda ni nak start, housemate Cik Bunga, housemate Cik Bunga pula, housemate adik angkat Cik Bunga ni ceritalah, dia cakap selalunya bila adik angkat Cik Bunga, dia akan menjerit. Habis je azan maghrib, dia akan menjerit. Dan jeritan dia tu akan diselangi oleh helaian tawa daripada Cik Bunga. Korang tahu Cik Bunga gelak macam apa? Dia orang kata menggila macam apa? Cik Ponti. Tapi sebenarnya apa yang lekat dekat Cik Bunga masa tu adalah Cik Lang.
Yang dekat adik angkat Cik Bunga tu, Cik Bunga tak ingat, tak apa-apa pasti, tapi orang kata benda-benda macam ni lah. Benda ni adalah dia bukan santau, tapi macam lebih kurang macam tu lah, sihir. Macam orang tu nak, orang kata nak bagi dia sakit. Nak bagi dia sakit, tapi sebenarnya bukan nak bagi dia sakit, actually nak bagi dia mati sebenarnya. Tapi biasalah, itu semua kun fayakun, atas ketentuan Allah kan. Kalau jadi, jadilah dia. Okey, korang bayangkan ya, hampir 2 minggu kami dalam keadaan macam tu. Okey, baik Cik Bunga, baik adik angkat Cik Bunga. Dan yang peliknya, lepas dia azan subuh, kita orang okey, kita orang berdua normal, tak ada apa-apa masalah. Tapi start je nak masuk waktu asar, dah memang berdebar. Bukan je Cik Bunga dengan adik angkat Cik Bunga je yang berdebar, tapi housemate dia lagilah berdebar. Sebabnya banyak, orang kata, macam mana nak cakap ya, kami melakukan banyak aksi-aksi yang di luar nalar lah. Orang kata macam, diorang kata Cik Bunga panjat jenang tingkap, duduk macam tinggi macam tu kan. Lepas tu adik angkat Cik Bunga ni bersilat lah, apalah, Cik Bunga menari lah, apa segala bagai, lebih kurang macam itulah kan. Orang kata, yelah, kita masa tu kosong. Terus setelah Cik Bunga cakap, masa tu Cik Bunga kosong. Orang kata tak ada peninding, main urut je. Orang minta tolong urut, kita urut je. So orang kata itulah pengajaran yang Cik Bunga dapat lah kan. So semenjak itu memang Cik Bunga, alhamdulillah lah, ada ditemukan dengan orang yang boleh mengurut, boleh berubat tradisional. Dan dia lah, dan yang bagusnya dia adalah kawan Cik Bunga. Dia adalah seseorang daripada kawan Cik Bunga, dan juga orang kata macam mentor, sifu, guru, apa tu semualah untuk Cik Bunga. Dia yang banyak guide Cik Bunga. Tapi sebelum itu, sebelum Cik Bunga, orang kata macam dia dapat turun ilmu ke apa tu semua, before that, orang kata macam flashback ke belakang balik. Masa tu Cik Bunga tak tahu apa-apa. Yang Cik Bunga tahu, Cik Bunga urut je orang, alhamdulillah okey, sihat. So macam kita rasa macam happy lah kan. Orang minta tolong kita kan. Lagipun masa tu, terus Cik Bunga cakap, sampai sekarang Cik Bunga kalau betul-betul dah terpaksa lah kan, kalau orang minta tolong mengurut tu, Cik Bunga tak pernah cas. Orang kata zaman sekarang kan, kalau orang mengurut kan, don't cas apa semua. Macam Cik Bunga, alhamdulillah tak. Sebab itu pantang dia, seikhlas hati. Jauh pula melalutnya kan. Okey, Cik Bunga sambung. Dalam tempoh 2 minggu yang kita orang ni macam hysteria, macam orang gila pun ada apa semua ni kan, alhamdulillah lah, housemate adik angkat Cik Bunga ni memang orang kata kawan yang baik lah, kawan yang bagus kan. Diorang ni lah yang bersusah payah, berusaha keras kan, gigih, jaga kita orang berdua, bawa kita orang pergi jumpa pengamal perubatan. Terus Cik Bunga cakap kan, masa tu Cik Bunga baru berhenti kerja. So orang kata ada gaji lah, orang kata ada duit kan, sebab kita baru je berhenti kerja. Kebetulan masa Cik Bunga berhenti tu, sehari atau 2 hari lepas Cik Bunga gaji lah. Lepas tu Cik Bunga nak try tukar angin kan. So tu yang Cik Bunga ikut dia angkat Cik Bunga ni balik KL kan. Walaupun hakikatnya sebenarnya aku tahu aku ni tak boleh duduk KL, sebab aku tak suka suasana bising dan juga traffic jam apa segala bagai ni. Aku ni nature person. Tiba nature person tu apa? Kan lah, taklah macam Cik Bunga ni dia suka tempat yang sunyi, aman macam tu lah, lebih kurang kan. Okey, diorang ni lah yang bawa kita orang pergi berubat apa segala kan. Pergilah berubat sana sini, orang kata sini okey, sana okey. Terus Cik Bunga cakap, memang banyak melabur duit. Memang orang kata nak, kalau kini duit yang mungkin Cik Bunga fikir macam nak buat modal, nak bertapak di sana ke apa ke kan, macam half of that habis macam tu je untuk berubat kan.
Pergilah 5-6 orang juga pengamal perubatan. Kita pergi Darushifa lah, Bomoh lah, apalah, ustaz lah, segala bagai ni pergi ni. Orang kata sekejap je efek dia, macam sehari je. Kadang tak rasanya tak sampai sehari pun. Kalau paling lama pun sehari lah, tapi dia sekejap je. Lepas nanti dia jadi balik kan. Sampailah kita orang berdua ni ditemukan dengan satu brother ni lah. Cik Bunga dah lupa dah kat KL area mana dia. Lupa lah, tapi kira macam tak tahulah betul ke tidak kan. Tapi brother ni cakap, korang ingat tak arwah Din Bramboi, pelawak tu kan. Dia kata dia pernah ubatkan arwah Din Bramboi ni lah. Macam biasalah orang artis ni apa semua mesti ada yang pakai kan. So dia katalah kan, tak tahulah betul ke tidak, sebabnya tak terlintas pun nak tanya, sebab kita sendiri pun kadang tak berapa nak betul. Terus kan Cik Bunga cakap kan, mental penat, fizikal penat, badan semuanya penat lah. Muka cala balor, lebam sebab apa? Bercekau dengan adik angkat Cik Bunga. Yang seorang silat, yang seorang menari, yang seorang menjerit, yang seorang lagi menggilai. Kau rasa? Tiba macam tu kan. Sampailah so brother ni like yang macam mana cuma cakap dia lah yang orang kata dapatlah mensettlekan masalah yang dah kita rasa dah rumit sangat lah, orang kata kan. Orang kata dapat dia pun macam mana cik boleh cakap, dia dapat pecahkan lah misteri. Tiba misteri. Tapi orang kata apa yang terjadi sebenarnya menurut dia, benda ni berpunca daripada orang yang pernah dekat dengan adik angkat Cik Bunga kan. Tapi sebab apa tu Cik Bunga tak boleh nak kongsi kat sini, sebab itu macam personal dia kan. Lagipun dia pun dah apa, kini dia bagi izin untuk Cik Bunga berkongsi cerita ni pun dah alhamdulillah kan. Dan menurut brother ni, ilmu yang digunakan atau dihantar kat kita ni macam ilmu sihir lah, ilmu hitam. Dia ilmu hitam, bertujuan dia, niat orang yang minta bantuan dukun ilmu hitam ni adalah untuk menyakitkan dan mematikan adik angkat Cik Bunga. Tetapi secara tak sengaja Cik Bunga dianggap macam, mungkin pada dukun tu macam Cik Bunga ni macam dia kata menghalang kerja dia lah. Itulah kata brother tu lah. Sebab Cik Bunga urut tu, lepas tu Cik Bunga tahu kan benda-benda ni. Cik Bunga kan sensitif benda-benda halus, benda-benda mistik je ni kan. So Bomoh ni tahu, yang Cik Bunga ni tahu benda apa yang jadi dengan adik angkat Cik Bunga ni. Sebenarnya orang kata bukan sakit biasa, tapi lebih kepada sihir macam itulah orang kan. Walaupun sebenarnya Cik Bunga cuba untuk tidak apa orang kata, tidak suuzon lah, orang kata kan. Kita suuzon je, macam takkanlah, tak mungkin lah, sakit-sakit kaki biasa je kan. Sampailah benda ni terjadi. So apa ni, oleh sebab dukun tu, okay, for your information, menurut brother ni lah, dukun tu adalah, maaf ya, daripada seberang, orang seberang, daripada negara seberang. Orang kata makhluk, macam mana nak cakap manusia yang jenis suka main sihir je ni kan. Nak panggil manusia ke jin ke setan ke malang ke, Cik Bunga pun tak tahulah. Tapi makhluk spesies macam ni jumpa dengan dukun ni sebab sakit hati, marah dengan adik angkat Cik Bunga. So nak tengok adik Cik Bunga ni, adik angkat Cik Bunga ni merana lah, apa semua bukan macam itulah kan. So sebabkan dukun tu kata Cik Bunga ni dah mengganggu kerja dia, sebab Cik Bunga tahu. Dan juga orang kata masa yang sakit kaki tu Cik Bunga dapat macam buang lah bisa tu kan. So kata brother tu, Cik Bunga ni terkena tempias dia. Maknanya dukun tu alang-alang menyeluk berkasam biar sampaikan makalangan. Salah bukan, apa ni, bukan
bukan sambil menyelam minum air. Apa, plastik burung dengan 2 batu, entah lebih kurang macam itulah orang kata kan. Dia nak jahanamkan ayat. Okey, kini dia nak sihir adik angkat Cik Bunga ni. Dalam masa yang sama sekali, Cik Bunga pun dia pun tuju benda tu untuk Cik Bunga, sebab dia rasa Cik Bunga dah macam menduga atau menguji ketinggian ilmu dia lah. Wahai aku tak tahu apa-apa pun masa tu kan. Sebab mulut ni juga masa tu capur sangat. Yang gatal pergi cakap apa, sakit kau separuh masuk kat aku. Kan nak kena. Kan. Itu yang jadi trauma sampai sekarang tu. Tapi yang Cik Bunga tertanya-tanya sampai sekarang tu ialah dari mana dia dapat gambar Cik Bunga. Sebab menurut brother ni, gambar Cik Bunga dengan adik angkat Cik Bunga ni diikat kepada satu patung, macam patung voodoo ke apa macam itulah kan. Dan kami punya patung yang ada gambar kita ni direndam ke dalam air rendaman taring babi tunggal secara sedikit demi sedikit, bertujuan untuk memudaratkan dan mematikan kita orang berdua sebenarnya. So sebab tu kita orang akan rasa macam sakit, badan tak orang awang, kadang macam kita rasa lemas lah, kita macam lemas, susah nak bernafas kan. Rupanya dah di voodoo you all. Di voodoo dengan taring babi tunggal punya air rendaman. Kau tengoklah betapa orang kata apa, manusia kalau dah bersekongkol dengan jin dan syaitan, tengok macam cara dia pergi cari kan. Macam mana Cik Bunga cakap kepada tak kira lah lelaki dan perempuan orang sana yang bercinta, dah bagai nak bertunang, nak kahwin, plan tiba-tiba pasangan kahwin orang lain ke, pasangan lebih kurang macam itulah. Jangan ambil jalan bodoh ini, sebab mungkin di dunia ni kau rasa kau dah menang. Contoh, kau buat perempuan ni tak siapa nak kahwin dengan dia, kau buat dia gila. Tak pun jantan ni kahwin suri tak ada apa semua, lebih kurang macam tu kan. Sihir ni kan macam-macam ilmu hitam kan. Kau kena ingat satu je tau sebelum ni, apa yang Cik Bunga nak pesan, nak ingatkan korang lah. Fikir satu je, apa yang korang buat akan kembali ke korang. Sebenarnya ilmu hitam, sihir ni yang kita bersekongkol dengan jin syaitan ni, nak santau lah, teluh lah, apa dia, pengasih lah, penunduk lah, apa semua ni, ilmu syaitan ni sebenarnya dia ibarat bumerang. Kau buat orang tu sakit, tapi kau akan dapat balik sakit yang sama 2-3 kali ganda lebih daripada orang yang kau buat. Walaupun orang tu mati sekalipun, apa yang kau buat kat dia tu akan kena balik kat engkau. Sebab tu Cik Bunga kata ilmu hitam, sihir jahat macam ni ibarat bumerang. Dia akan menghancurkan diri kita balik. Kita menghancurkan hidup orang, dalam masa yang sama kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Lebih kurang macam itulah. So jauh juga Cik Bunga melalui ya. Orang kata proses perubatan tu ambil masa lah juga, dalam 2-3 jam lah kan. Sampai tahap dia orang kata Cik Bunga mengamuk, sampai brother tu kata apa, yang kena tempih lagi teruk daripada yang dituju. Sebab mula brother ni dia ubatkan adik Cik Bunga dulu lah, sebab dia fikir masa tu lah brother tu kata ibu benda ni, orang kata macam ibu dia lah, ada pada adik angkat Cik Bunga. So kalau adik angkat Cik Bunga settle, yang dekat tempias yang kena dekat Cik Bunga ni pun okey. Tapi rupanya sebaliknya, ibu dah ditewaskan, yang dekat Cik Bunga ni dihantar lagi angkatan. Sebab dukun ni mungkin tahu Cik Bunga ni sensitif, dan juga orang kata senang untuk benda-benda ni masuk dulu. Sebab kita tak ada pendinding kan, so benda ni senang keluar masuk macam pintu gerbang, macam jembatan, macam itulah. Sampai tahap dia orang kata
yang Cik Bunga betul-betul dah pulih lah. Katakan Alhamdulillah pulih lah. Berada tu ambil parang, belakang parang tu sembelih benda yang masuk. Ada 5 ke 6 ekor lah makhluk yang masuk. Last sekali Cik Lang yang first Cik Bunga kena tu. Orang kata kiranya itu dia punya last resort. Last resort dia lah berdukun tu punya kan. So Alhamdulillah kita orang pun tak lasiah sangat orang kata, sebab kita badan dah lemah kan. So lepas tu berada tu bagilah kita macam air untuk minum, mandi apa semua. Lepas tu dia minta kita berdua dalam waktu terdekat ni jangan ada dekat KL. So Cik Bunga pun baliklah ke Perak. Tak jadilah kerja dekat KL. Adik angkat Cik Bunga pun baliklah ke Perak juga. Dia balik ke Taiping. Cik Bunga balik ke kampung Cik Bunga lah, dekat Sungai Galah, kat Orang Gajah, kat Gandu Alang apa semua tu lah, kat area sana lah, kat area daerah Perak Tengah tu lah kan. So masa kita nak balik tu nervous juga sebab apa, masing-masing bas dapat bas petang, bukan petang lah, dekat malam, tak silap Cik Bunga pukul 7. Lebih kurang macam tu. Memang dua-dua nervous kan, macam dia ada rasa-rasa macam benda tu nak jadi, tapi kita orang macam istighfar sampailah kita orang naik bas menuju ke destinasi masing-masing. Bermesej lah juga. Cik Bunga tanya dia okey ke tak, dia kata okey. Lepas tu dia tanya Cik Bunga okey ke tak. Cik Bunga kata okey, Alhamdulillah. Kalau rasa ada juga macam rasa panas-panas macam nak jadi balik kan. Cik Bunga cakap ni, kalau ada rasa macam tu kau minum air yang abang tu bagi. Cik Bunga cakap tu kan. Cik Bunga pun memang tak lepas kita orang benda tu, apa, air penawar tu lah. Memang bawa lepas ni 2 botol seorang ke 3 botol seorang, lupa dah Cik Bunga. Tapi air botol mineral yang 1.5 liter tu kita orang kena habiskan 3 botol tu. Okay. So macam tu je lah cerita dia sebenarnya. Ini Cik Bunga ringkaskan seringkas-ringkas yang mungkin. Sebab actually sebenarnya banyak detail-detail dia yang ada setengah yang Cik Bunga dah lupa apa semua kan. Kita nak gali balik pun tanya adik angkat Cik Bunga itu pun, dia pun tak berapa nak ingat apa semua kan. Dia dah cerita lama kan. So harap orang terhibur lah dengan cerita Cik Bunga kali ni. Dan Cik Bunga ucapkan selamat berpuasa, selamat bersahur, jangan puasa hanyut, dan berdoalah semoga kita dapat raya lah tahun ni. Okey, Assalamualaikum, selamat malam, good night. Bye. Thank you for watching guys, and jangan lupa untuk like, share and subscribe ke channel mana lagi kalau bukan Cik Wan Channel. Dan jangan lupa mengikuti media sosial yang tertera di bawah. Alright.